Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pelangai for pelangai daripada saya, Pak Atan Harapan LJ. Okey tuan-tuan, kita bersiaran langsung lagi pada malam ni. Pasal saya rasa lama dah saya tak buat live ni. Maklumlah, ada sedikit kesibukan. Kadang-kadang urusan sesama sahabat kita mengunjung. Maklumlah, bulan 12 ni ada musim nuri kahwin banyak. Jadi saya, mana yang sempat tu saya pergi, mana yang tak sempat tu saya mohon maaf lah. Malam saya pergi ke Melaka, mengunjungi rumah bekas pegawai saya, Tuan Yusri. Dia anak pelangai. Rumah dia dekat Pelangai tu. Tuan Yusri baik dengan saya masa di Pelangai. Dia seorang pegawai yang baik. Jadi tuan-tuan, sebelum saya mulakan ni, saya panjatkan dululah kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama warga Pelangai khususnya, dan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sejahtera, walaupun agak politik kita agak gawat masa ini, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat parti-parti, dilihat dalam keadaan yang begitu kucar kacir. Itu persepsi yang ada. Tapi apapun di Pelangai, alhamdulillah, saya tengok kita hidup dalam satu silaturahim yang saya rasa erat kita di sini, walaupun kita agak berlainan ideologi dalam politik, tapi ukhuwah sesama kita di Pelangai saya meletakkan pada tahap A+. Itu saya tabik orang Pelangai, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, terima kasih Cik Yusof, Cik Rosidi, Cik Rosidi kawan saya. Assalamualaikum Cik Azlan, Muhammad Khaira, Cik Uzir Ali menonton bersama. Terima kasih Cik Basri Kadir. Assalamualaikum semua. Jadi tuan-tuan, dalam konteks Pelangai ini ukhuwah sesama kita, saya masih saya sanjung tinggi. Dan itulah harapan saya. Dan saya pun sentiasa terbuka kepada semua sahabat, sama ada berlainan politik. Tapi tuan-tuan, kita sebenarnya perbezaan pendapat ini sebenarnya tidak penting tuan-tuan. Apa nak penting sangat dengan kita perbezaan pendapat? Tak penting. Pada saya tak penting. Apa yang penting pada saya adalah ini kadang-kadang susah untuk saya faham. Untuk tuan-tuan faham, untuk saya fahamkan tuan-tuan. Apa yang paling penting, kita meraihkan perbezaan pendapat ini. Itu harapan saya. Itu penting pada saya. Berbeza pendapat tak apa penting. Tak penting. Memang baik kita ada perbezaan pendapat. Tapi kita bersama-sama. Bersama-sama pada maksud saya ni mendokong tanah Pelangai ini, ataupun Pelangai ini, supaya diletakkan dalam jiwa kita, dalam satu perasaan yang orang kata budiman, penuh suci harapan kita mendokong supaya Pelangai ini lebih maju. Jadi itu yang pada saya lebih penting daripada kita bertaki tentang perbezaan pendapat biasa. Jadi tuan-tuan, ini politik ni tuan-tuan. Kalau sepintas lalu, tafsirannya lebih kurang lah. Kita orang kampung kan. Macam kata politik ni, poli ni maknanya berbagai-bagai. Poli macam politeknik, dia macam bagai-bagai teknik belajar di situ. Poliklinik pula macam-macam
kaedah perubatan ada di situ. Begitu juga politik. Politik ni pada saya macam seolah dicantum perkataan poli dan taktik. Jadi dia keratkan perkataan tu, dia cantumkan perkataan poli dan taktik itu, dia jadi politik. Kerana politik ni berbagai-bagai taktik. Sama ada untuk menang, pilihan raya ke apa ke, ataupun taktik-taktik untuk menjatuhkan sesama parti yang lain ke, pemimpin dalam satu organisasi parti ke, semuanya ada taktik dalam politik. Itu dia panggil politik. Jadi tuan-tuan, apa yang penting saya nak bawa sedikitlah tentang politik ni sebelum saya bawa pelangai for pelangai ni. Politik ni dia macam satu game. Dia game. Dia sebenarnya game. Permainan ataupun pertandingan, macam kata ada satu game lah. Jadi dia panggil infinity game. Infinity game. Pendekar Jawa, terima kasih. Ni sahabat saya tu. Apa khabar orang Hutan Tiga? Saya okey Alhamdulillah. Memburu ganas. Bolehlah nak tanya apa-apa ke, komen apa ke, boleh. InsyaAllah kalau boleh saya jawab lah. Saya pun tak sejauh manalah ilmu pengetahuan saya dalam politik ni. Cuma orang kata duduk di kampung ni kupas-kupas secara kampung lah. Infinity game ni tuan-tuan, kita tidak tahu siapa player dia. Dan kita tak tahu apa kesudahan dia. Dan pemenangnya sentiasa menjadi tanya-tanya. Pasal permainannya tak pernah tamat. Infinity game ni. Dan kita tak tahu siapa permainannya. Siapa yang tewas dalam infinity game ni. Boleh tengok siapa yang tewas. Yang jatuh tak bangun-bangun lagi. Itu orang tu tewas lah. Tapi selagi dia jatuh boleh bangun lagi, dia belum tewas dalam infinity game. Begitulah berlanjutan. Jadi politik dengan infinity game ni terlalu dekat. Terlalu dekat. Inilah biasanya percaturan politik sekarang. Dia tidak seperti infinity game. Sebab itu infinity game dengan infinity game ni dia berbeza. Infinity game ni dia macam ada undang-undang dia, ada pengadil dia dalam game itu, ada kawasan yang dihaskan. Jadi maknanya kau batal ke tak batal ke, tapi dalam infinity game ni tak ada. Ini politik, permainan politik. Kita tengok sekarang ni macam PAS pun dia ada seolah-olah kita terlibat. Tapi dalam PAS kita tak tahu dia ini di pihak mana. Begitu juga dalam UMNO, begitu juga dalam keadilan ke, dalam Pakatan Harapan ke, dalam Parti Amanah ke, dia ada. Jadi dalam infinity game ni, permainan politik ni tak ada pengadil. Siapa kata tak ada salah? Tak ada sadia, kau salah buat. Tak ada. Jadi ini kita kena faham dulu tuan-tuan. Itu di peringkat atasan lah. Saya buka sikit, nanti kita sambung balik cerita tu. Saya yang lebih penting, saya nak fokus balik pada pelangai for pelangai ni tuan-tuan. Jadi pelangai for pelangai ni tuan-tuan, saya tengok kadang-kadang kita seolah masih defisit kepercayaan. Kita kuat. Hafiz Hafifi, terima kasih. Cik Afandi Harun, Assalamualaikum. Kita berada dalam defisit kepercayaan kepada mendokong anak warga pelangai untuk menjadi wakil rakyat. Ini orang pelangai masih defisit dalam kepercayaan, meletakkan kepercayaan kepada anak warga pelangai sebagai wakil rakyatnya. Kenapa saya berkata begitu? Pasal belum ada anak warga pelangai ataupun orang warga pelangai sendiri pernah menjadi wakil rakyat. Walaupun ada dicalonkan, tapi masih still orang pelangai dia tak pilih lagi
anak warga pelangai sendiri. Sedangkan ada kemungkinan besar warga pelangai yang bertanding itu suku sakat dia juga. Kawan baik dia juga, classmate dia juga, sama mandi sungai kecil-kecil makin. Cik Jelatapa, Muhammad Samsudin, terima kasih sahabat. Assalamualaikum, apa khabar Cik Mael? Saya doakan Cik Mael sihat. Gila Okay. Jadi defisit kepercayaan ni berlaku kuat saya rasa di pelangai. Bukan kata kuat, tapi dia majoriti, dalam bentuk majoriti. Pasal sentiasa menang anak luar. Itu keunikan ke apa ke saya tak tahu. Tapi di pelangai itu berlaku. Jadi saya nak ubah sikit lah tuan-tuan, pandangan tuan-tuan. Saya nak ngajak tuan-tuan bersama. Kita terpaksa kali ini untuk menempuh, orang kata sempena tahun baru ni, azam baru kita. Lain kali ataupun pada PRU yang akan datang ini, kita memilih anak warga pelangai. Tak kira lah. Tak kira di mana lah. Kalau UMNO tidak meletakkan anak warga pelangai, kita tolak mentah-mentah aja lah. Senang. Senang tuan-tuan. Kita tolak mentah-mentah ya orang luar. Jadi orang pelangai, kalau sama-sama pelangai, kita ramai-ramai pilih. Tuan-tuan nak pilih UMNO ke? Tuan-tuan nak pilih daripada PH ke? Ataupun mana-mana parti nanti yang anak warga pelangai. Kita berbagi lah undi. Asalkan dia anak pelangai. Tapi yalah, kalau dalam itu, itulah kelebihannya kalau anak pelangai sama anak pelangai sendiri bertanding di tempat pelangai. Jadi kita boleh memilih. Ini tokoh paling baik. Kita angkat dia ramai-ramai. Kita tentu jumpa tokoh yang paling baik itu pasal orang kita. Budak ni baik. Orang ni baik. Kalau misal kata dia tu dah ada datuk. Datuk ni baik. Kita tengok dia ni pesara. Pesara ni baik. Kita sokong. Asalkan dia memang alamat dia di pelangai, warga pelangai. Itu yang kita nak. Jadi saya tak mahu cerita lah tuan, cerita keburukan dulu-dulu ke apa, ke kelemahan dulu-dulu ke, nak buat apa kita cerita lagi. Saya nak cerita zaman komunis punya cerita ke? Saya nak cerita kebalik, nak ulang balik cerita 13 Mei ke? Ini apa tuan-tuan? Cerita apa? Kita cerita masa depan. Kita berada dalam keadaan dunia sekarang. Bukan saya marah menoleh ke belakang. Tapi satu ilmu pengajaran pun tidak mengubah kita. Sejarah yang kita lalui itu, yang kita tahu itu, tidak mengubah paradigma kita. Nak buat apa kita toleh belakang? Kalau kita memandang ke belakang, maknanya kita memandang sejarah makin susah payah ke apa, ke gerbuk gedebak begitu begini. Dia dapat mengubah kita punya pemikiran, pengajaran daripada sejarah itu. That's right. That's right. Tapi saya tidak berubah lagi. Puaslah, letihlah bercerita tentang sejarah komunis. Bukan tak salah, bukan salah. Tak salah. Tapi lebihkan kita cerita masa depan. Ini yang paling penting. Masa depan kita kat pelangai ni sama-sama untuk dapat kita nikmat. Kita bukan nak minta lebih-lebih. Saya pun tak, memang susah lah kita nak minta lebih-lebih. Itu nak minta pelik-pelik pada kerajaan. Bukan. Kita minta apa yang perlu. Yang perlu untuk kita. Itu saja. Salah ke kita minta apa yang perlu? Tentulah tak salah. Kalau kita minta lebih-lebih itu patutlah orang salahkan kita. Kita minta apa yang perlu. Contohnya jalan, perhubungan kita. Antara Pelangai sampai Karak sana. Bertahun-tahun kita cakap. Kalau tiap-tiap pilihan raya, cerita Pembangkang tak ada cerita lain lah. Letih dah saya pihak Pembangkang masa itu. Yang melawan menteri besar masa itu bertanding. Memang cerita Pelangai, jalan Pelangai itu tak habis-habis. Tak habis-habis. Tapi memang betul, tak habis-habis. Walaupun kita ada menteri besar masa itu. Wakil rakyat kita menteri besar, Esko. Tapi bukanlah makna kata Tok Nan langsung tak berjasa pada kita. Itu bohong, saya cakap bohong. Tok Nan ada jasa pada kita. Kan? Yang berjasa itu baik-baiklah. Tapi kita dukung dia selama ini. Orang Pelangai dukung dia selama ini. Kan?
patut bagi laki istimewaan sedikit. Contohnya bukan dia nak bagi minta duit. Tak, kita tak minta duit, kan. Kita pandai lah nak cari, insya-Allah, kan. Minta sihat tubuh badan, kita dapat lah cari. Yang kita minta itu keperluan asas. Untuk jalan tu memang patutlah dia kena bagi. Memang patutlah jalan kita tu jalan teruk, kan. Hutan-hutan kita ni janganlah balun sampai habis. Kalau yang terlibat dengan sungai-sungai tadahan air, contohnya Sungai Gapui, yang saya buat rakaman masa di Sungai Gapui itu, masih lagi cantik, kan. Janganlah hutan-hutan di dekat kawasan-kawasan situ diteroka lagi. Patutnya kita jaga sama-sama hutan itu, kan. Kekalkanlah. Bukan kita tabur baja pun hutan tu, biarlah dia hidup subur di situ. Menjaga kepentingan air kita 70% warga Pelangai, lebih kurang 40 ke 50 ribu orang. Air Sungai Gapui itu. Dan tempat itu pula saya rasa dalam Dun Pelangai itulah satu-satunya sungai yang tinggal. Itulah satu-satunya sungai yang tinggal yang masih orang kata segar lagi air dia. Sungai lain susah harap lah. Sungai Tiang susah harap lah. Teruk lah nak buat bersihkan air dia, kan. Kos tinggi lah. Sungai Gapui itu dah cantik. Mana kita ada alam semula jadi dia, mungkin kalau ada perancangan yang baik, ada peruntukan yang kata lebih sikit, kita boleh bangunkan sebagai kawasan pelancongan. Baru-baru ni saya, sebelum tu adalah saya melawat kampung orang asli. Kalau tuan-tuan tengok, Allah Taif sungguh. Saya tanya juga kenapa sampai tak ada ke dapat apa. Ada data, tapi yalah bantuan begitu-gitulah dia kan, dapatlah. Tapi saya tengok rumah-rumah dia anak runtuh, tuan-tuan. Kesian. Lampu tak ada. Dia tu Sungai Poh. Tempat lain ada lah mungkin. Sungai Poh dekat Cemomoy. Saya masuk dalam tu, ada lah 15 keluarga macam tu, kan. Kesian. Jauh dia masuk ke dalam. Katanya dalam hutan banyak ke apa-apa barang lagi yang ada tinggal kok sumber sebagai sumber rezeki lah. Dia kata tak ada. Habis dah, dia kata. Banyak orang memburu, dia kata. Kan, jadi Cik Di Kobra, Cik Osman Samiah, Asmirah, terima kasih. Assalamualaikum semua. Habis dah, dia kata. Habis, saya kata, saya nak pesan-pesan lah. Nak beli-beli akar-akar kayu ke apa ke. Suruh nak beli dengan dia lah. Untuk lengoh-lengoh badan ke apa. Dia kata tak ada, Encik. Dia kata susah dah, dia kata dah habis. Hutan pun dah habis, dia kata. Dulu ada sikit-sikit, walaupun jauh-jauh ada sikit-sikit. Dia kata ni dah tak ada, dia kata kan. Oh. Habis kau kalau demam-demam pun mana kayu kau nak makan? Saya tanya dia. Dulu kau pakai makan kayu, ubat buat kau baik sana. Tak ada, beli Panadol jugalah, dia kata. Iyalah. Kesian. Kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar dalam Facebook, mungkin tuan-tuan boleh tengok kat dalam rumah dia. Tapi saya pun kita manusia, tuan-tuan. Kita ni minta ke jadi Melayu, tuan-tuan? Kita jadi orang Melayu yang beragama Islam ni. Kita sebelum lahir main, kita lahir ke dunia ni, kita minta ke kita jadi Melayu? Dia orang tu minta ke jadi orang asli? Orang tu minta ke orang India tu diminta jadi India ke? Orang Cina tu diminta jadi Cina ke? Dia dijadikan Allah, tuan-tuan. Kita syukur Alhamdulillah lah. Macam orang kata kalau cakap-cakap bohong orang tu macam kena loteri lah. Kita ni kan lahir orang Melayu Islam. Kalau mak bapak kita orang asli, orang asli lah kita. Itu ilmu logik dia lah. Saya bab hadis ke nak baca Quran, saya tak kerti. Saya tak apa faham. Tapi bab logik-logik tu, itulah cerita dia, realiti dia. Seolah terbiar. Tapi saya rasa bila ni dapat dia turap jalan simen ni dekat nak pilihan raya tu hari, dia kata adalah, dia kata orang simenkan sikit jalan tu masuk. Kita syukur Alhamdulillah jugalah. Tapi yalah, saya hasil lawatan saya tu masa tu saya pergi dengan ahli Parlimen Bentong, Habib Bontak. Jadi adalah sumbangan sikit-sikit, kan. Jadi dia bagilah apa yang patut, kan, bagi penerangan. InsyaAllah kita akan susul balik bantuan pada pihak dia tu. Tu janji ahli Parlimen Bentong nak pergi tinjau lagi sekali lepas tahun baru ni lah, kan. Alhamdulillah. Nak tengok dia mungkin nak buat projek ladang pada orang asli tu. Jadi kita Alhamdulillah lah, kan. Pasal dia tengok adalah mungkin tanam pokok
Berian sikit ke bagi dia orang seorang 10 batang ke macam tu lah. Satu rumah kan. Dia orang buat tanam kelompok kat sana, buat projek begitu. Jadi alhamdulillah itu setakat inilah. Jadi tuan-tuan dalam konteks kita pelangai ni tuan-tuan apa yang saya cakap tadi, kita ni masih kata defisit kekurangan kepercayaan kita pada anak tempatan. Jadi pasal apa saya lebih kepada anak tempatan? Selama ini saya tengok wakil rakyat kita daripada luar, saya macam kita masih ditinggalkan. Masih ditinggalkan. Itu sebab saya kata melalaklah kita macam mana kat wakil rakyat pun. Setahun sekali dia bagilah ke bawah seko ke satu kampung kan, makan. Alhamdulillah lah, syukurlah kan. Bagi duduk kaya sikit tu biasalah kan. Tapi kita kemakin hari kemakin rasa makin terhimpit. Saya contoh tuan-tuan, saya melawat kadang-kadang pergi tengok kawan-kawan, sahabat-sahabat sama kampung sejiran di kampung-kampung bersebelahan, insan-insan yang menderita sakit di rumah, terlantar di rumah ni tuan-tuan. Dia orang susah. Tapi apa saya boleh tolong? Saya tak boleh tolong apa. Bolehlah sikit-sikit keluar RM10, RM20, RM12 tu bagi dia kan. Itulah kemampuan saya, lebih tak ada. Nah. Pasal apa saya kata dia derita? Dia kena rawatan ulangan. Jauh hospital dia. Jauh. Kita nak pergi Temeloh. Ataupun hospital Bentong. Hospital Kuala Pilah. Inilah 3 pilihan. Hospital orang Pelangai yang paling hampir. Tapi semuanya jauh. Dan jauh itu satu hal. Kosnya. Kesian tuan-tuan, sedih. Kadang-kadang saya lah, kalau orang lelaki ni kata tengok sesuatu kesedihan tu meniti saya mata dia tu bohong. Tapi kalau 10 lah kaum wanita yang pergi tengok bersama, saya rasa kan, dalam 10 wanita kalau pergi tu saya rasa 7 menangis. Meniti air mata tuan-tuan. Tapi kita lelaki ni kadang-kadang sebab tapi kita simpan lah. Ini berlaku realiti mana kita masih tidak ketinggalan. Mana kita nak mengadu ni sekarang ni? Nak mengadu ke wakil rakyat mana ni? Wakil rakyat mana datang sekarang? Tak ada tuan-tuan. Pasal apa? Tapi kalau masa dulu dia buat satu kemudahan kesihatan yang bertaraf hospital di Pelangai contohnya kan. Jadi keselesaan itu ada. Maknanya menampung warga Pelda kita dah ramai. Mengurangkan kesesakan hospital Temeloh mungkin. Mengurangkan hospital Bentong mungkin. Banyaklah faedah dia. Jadi dari segi ekonomi Pelangai mungkin meningkat sedikit kerana ada kemudahan-kemudahan seperti ini. Saya bukan nak sangat kemudahan tu, tapi derita ni. Derita orang yang menderita sakit. Dia nak berubat. Tinggi tuan-tuan, kau orang kampung ni sangat Pelangai ni tuan, apa yang saya yakin dan percaya lebih kurang 70% tu semuanya kira macam kebun lah, kebun kecil. Ada yang kebun luas sikit tu dia senang lah sikit. Tapi dia tak kisah soal perubatan, dia cukup ubat semua sikap dia orang kata mampu untuk menjaga kesihatan dari segi keuangan, tapi orang susah. Majoritinya ramai orang susah di Pelangai. Saya tahu. Tapi apa kan daya, saya pun bukanlah kata senang, susah juga. Mujur-mujur lah dia pencen. Orang yang tak ada. Tapi bolehkah kita pandang aja tanpa kita buat sesuatu? Seolah langsung tak ada rasa simpati, tak ada rasa belas kita sesama kampung. Tak ada ke? Mesti ada. Kan? Mesti perasaan itu mesti ada, tak banyak sikit. Sama ada dia Cina, sama ada dia orang. Tadi petang tadi saya pergilah tinjau kebun saya sekejap dalam pukul 6 tu. Tengok ada orang asli tolak motor dia dekat Bukit Hitam, sebelum Bukit Hitam lagi rasanya. Kan? Kalau tuan-tuan tahu jalan tu, mana dia nak tolak motor dia tu nak balik kampung rumah dia tu, jauh lagi tu. Dengan keadaan dia lapar, dengan keadaan dia tu, saya kata kenapa?
Saya berhenti tanya dia, saya dengan sahabat saya Roslan. Boleh tanya Roslan Lansirun. Jadi saya berhenti lan saya tu. Tengok ni apa masalah dia tolak motor ni. Dia kata minyak ada, penuh saya tengok minyak motor dia penuh tapi pelak dia kata kan. Mana nak cari pelak? Kalau minyak dia tak ada boleh saya sedut motor sikit. Ni tak dapat nak tolong. Kan? Jadi fikir-fikir pakat-pakat dengan Lan. Saya kata macam mana nak buat ni Lan? Lan kata kedai awak buka lagi. Pelak ada jual kat situ. Saya pun tak ya juga. Engkau pergilah ada kawan dia berhenti kebetulan pula satu orang asli bawa anak bini dia naik motor berhenti. Tak tolong. Jadi saya kata bolehlah suruh dia ni beli. Tak ada duit bang. Tak ada duit bang. Dia kata. Tak ada duit bang. Habis kau macam mana? Tak ada duit macam mana kau kerja sampai petang ni? Tak ada duit. Aduh bang, dia tu sekarang susah lah dia tu cari duit. Memang dia tak ada duit. Saya tanya Lan berapa ringgit Lan pula Lan. Lebih kurang RM5-6 lah bang dia tu kan. Jadi saya bagi kawan tu pergi beli. Pergilah tolong belikan. Tak ada duit. Tolonglah dia hidupkan motor dia. Dapat pelak kan. Repair kat Lan tadi pelak-pelak lama je ketuk-ketuk apa hidup pula kan. Alhamdulillah. Jadi gambaran susah itu depan mata tuan-tuan. Gambaran susah. Susah. Kita tapi apa kan daya. Jadi kadang-kadang kita nak salahkan kerajaan semata-mata pun mungkin tidak betul juga kan. Itu sedikit-sedikit lah tuan-tuan kan. Mungkin agak-agaknya kita apa ni, kita berbicara ni, saya risau-risau juga kadang berbicara ni, dia ni ya ke tidak kan. Saya tak kisah tuan-tuan. Memang orang tahu apa ni, saya duduk di parti mana, saya tak kisah. Saya minum sekejap tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak kisah. Tapi jiwa saya kasih sayang saya pada pelanggan ni. Saya rasa saya kena buat sesuatu lah. Apa yang saya boleh buat pun. Apa yang saya boleh buat, saya kempen je lah. Beri kesedaran orang pelanggan. Mungkin kalau kita besok dipimpin oleh wakil rakyat seorang anak warga Pelangai, mungkin memberi manfaat yang lebih besar, yang lebih baik. Kalau tak besar pun baik lah, lebih baik. Kita bukan nak yang terbaik. Saya pernah cakap, kita bukan nak yang terbaik. Tapi hampir kepada yang terbaik itu pun dah cukup baik lah. Bukan tak ada tokoh Pelangai. Bukan tak ada tokoh. Kalau macam kata, kalaulah takdir lah macam kata kan. Saya tak tengok sini kira-kira anak Pelangai yang kira apa ni, kira agak boleh lah pada saya diketengahkan kan. Macam Kapten Samsudin lah kan. Kapten Samsudin tu saya rasa dia boleh. Saya tengok dia orang yang ada ilmu lah. Dia orang yang ada ilmu. Pasal apa? Siapa ni? Cik Azizi, Cik Khairul Anwar, terima kasih menonton. Assalamualaikum semua. Macam Kapten Samsudin tu, dia ada tokoh anak Pelangai sebenarnya. Dia kira saya tengok dia satu tokoh besar lah di Pelangai. Tapi lah kita tak adalah nak paksa dia masuk politik kan. Itu hak dia. Sekiranya kalau lah dia bertanding, kita boleh sokong dia. Jadi saya tak nak sebut parti lain macam parti Amanah ke apa ke, saya tak tentu. Kalau saya sebut-sebut pandai-pandai pula saya mewakili parti Amanah kan, macam kata Ambung Enap tu satu tokoh macam kata kan. Saya takut bimbang juga kan. Ya ke tidak mana tahu kan. Dia pun tak confirm, tapi kalau confirm dah Cikgu Anap, saya pun setuju. Dia nak warga tempatan juga. Dia macam apa ni, ada tokoh memimpin sebuah sekolah pun, jadi guru besar pun, jadi seorang pendidik. Jadi jasanya sebagai pendidik boleh kita manfaatkan kan. Dia pun saya tengok boleh lah ikut guru besar kan, besar guru kan. Dan dia ada pengalaman bertanding. Dia ada jawatan dalam parti semua. Dalam UMNO saya tengok macam kata, kalau dalam UMNO ni saya tak rapat lah dengan tokoh-tokoh besar di cawangan apa ni, UMNO Pelangai ni. Tuan-tuan, betul saya cakap. Cuma agak-agak saya kalau macam kata lebih mesra, saya bergurau sikit ke sindir menyindir sikit, kok saya melawak sikit sambil sama-sama minum teh tu. Kadang saya bayar, kadang dia bayar. Kerol lah. Yang saya nampak. Pasal hak lain tentu Datuk Jo. Pasal Datuk Jo UMNO yang nampak sekarang Datuk Jo, tapi hak lain tu tak berbunyi lah bila Datuk Jo masuk. Jadi saya tak apa nampak lah.
Jadi oh, Cik Azizi ada dekat Pelangai cuti alhamdulillah. Abang ada dekat dekat kat rumah ni Azizi. Uh, jadi saya pun macam mana nak kata tadi tokoh tadi ya, kita balik pada tokoh dia. Macam saya nak promosi lebih pada calon amanah. Nanti saya tersasul pula siapa pula dia ni nak kan. Tinggal lagi kalau betul-betul clear, saya tak tunggu masa, saya akan promote anak warga Pelangai. Tak kira dia siapa pun. Tak kira dia siapa pun. Dan kalau saya nampak timbul satu tokoh anak warga Pelangai yang akan seolah-olah dicanangkan, digembar-gemburkan sebagai tokoh untuk menjadi calon di Pelangai daripada UMNO, saya pun nak jumpa. Saya nak jiwa dia. Saya nak jiwa dia. Tapi saya tak beranilah kata-kata lah. Cuma saya nampak yang boleh saya bergurau sikit, Carol lah. Carol pun dia seorang tokoh juga. Pemimpin dalam UMNO juga di Pelangai. Kalau nak kira hierarki, sampai bila lah Pelangai tak dapat? Di sudut UMNO lah. Kalau nak ikut hierarki kepimpinan, bahagian ke apa ke, dibentung kan? Sampai bila lah Pelangai tak dapat? Sampai bila Pelangai nak jadi macam tu? Sedangkan trust squad UMNO di Pelangai dibentung ni. Sepatutnya orang Pelangai yang lead bentung ni. Ketua Perhubungan UMNO bentung orang Pelangai lah patutnya. Baru Pelangai for Pelangai. Baru Pelangai for Pelangai, tuan-tuan. Jadi saya nak sokong UMNO pun syok. Syok nak sokong. Jadi tuan-tuan jadi kita macam ni lah kan. Jadi tuan-tuan boleh share lah saya punya ni kan. Boleh kongsi-kongsikan. Kita bukan nak melawan apa-apa, kita bukan nak menentang apa, nak musuh dengan siapa-siapa ke, tak ada. Tak. Cik Eddie Cobra, Assalamualaikum. Kita nak bangunkan Pelangai. Itu saya kata kita tak kisah berbeza apa ni. Saya tak penting pada saya berbeza pandangan. Tak penting. Itu kecil punya hal berbeza pandangan ni. Kita boleh selesaikan, boleh settlekan. Tapi apa yang penting pada saya, kita raikan perbezaan pandangan. Ini yang saya nak. Ini paradigma yang kita perlu dalam politik. Ini paradigma dia. Kata sudut pandang. Ini kita sepatutnya kita menggunakan ketajaman akal. Ini yang kata makna bijaksana ni tuan-tuan kan. Kalau saya sepintas lalulah pada saya kan, makna sidik amanah tabligh potanah ni makna ni bijaksana ni tuan-tuan. Pada saya makna dia, orang yang bijaksana itu adalah orang yang menggunakan akal fikir. Itu orang bijaksana. Orang yang main ikut itu bukan bijaksana lah. Itu bukan orang bijaksana. Orang bijaksana orang yang menggunakan akal fikir. Jadi kat mana kita menggunakan akal fikir? Kita masih lagi ketandusan ataupun kita defisit kepercayaan pada warga Pelangai sendiri. Cuba tuan-tuan apa ni? Tuan-tuan apa ni? Fikirkanlah. Jadi saya kadang-kadang tuan-tuan bila bila kita berbicara soal politik ni, kadang-kadang dia ada kendur, kadang-kadang dia ada tegang, kadang-kadang dia ada jenaka. Kadang-kadang dia ada ada macam kita pecah kepala fikir kan. Tapi apa yang berlaku saya nampak tuan-tuan. Ini bukan saya peramal ke apa, saya tak berani juga. Tapi permainan di pusat.
kepimpinan parti-parti politik, kepimpinan parti-parti politik yang utama dalam negara kita, dia ni bergaduh dalam diam. Diorang ni sedang bergaduh dalam diam di sudut mana pun. Bergaduh macam-macam kita bertumbuk dalam mimpi lah. Tapi kita mimpi. Dalam mimpi itu kita bertumbuk. Itu cerita dia. Ini yang berlaku sekarang senario politik. Itu sebab saya nampak di Pelangai, seolah-olah senario politik rakyat menanti-nanti apa akan berlaku pada negara. Ini senario di Pelangai lah. Tapi saya yakin lah, bukan satu Pelangai. Rakyat sekarang, senario rakyat satu negara sekarang ni, ternanti-nanti apa berlaku ni? Apa akan berlaku ni? Apa kesudahan dia? Ekonomi makin teruk ni, terbongkar pula baru ni isu apa ni? Isu daging. Isu daging tidak halal. Daging haram, macam-macam daging dia campur. Kita beli, ada kartel-kartel seludup daging ni. Ni semua saya pun tak tahu. Macam isu Christmas. Ucapan-ucapan Christmas. Ada pihak kata haram. Tapi pihak yang berkawan dengan apa ni? Satu orang kata yang berkawan satu kelompok dengan yang mengata haram ni pula, dia pun mengucapkan Christmas juga. Boleh pula. Jadi pelik-pelik lah tuan-tuan kan. Jadi macam itu saya kata, ini semua infinity game. Ini infinity game yang saya rasa susah sampai bila-bila pun dalam politik Malaysia ni. Kalau kita tidak ada paradigma baru, mengubah cara bentuk pemikiran, hala tuju pemikiran kita, memang sampai bila pun negara kita tidak berubah. Itu saya kuat lekat di sana lah kepercayaan saya tuan-tuan. Jadi di mana kita nak mula? Di mana kita nak mula? Padang kita hanya Pelangai lah. Padang kita. Kita tak boleh lari pada Pelangai lagi. Jadi kita mulakan di Pelangai. Di Pelangai. Paradigma orang Pelangai. Ini pada saya sangat penting tuan-tuan. Kalau misalnya kata paradigma orang Pelangai masih terpengaruh dengan apa ni, upahan sementara, up to you lah. Saya tak boleh buat apa. Saya hanya mampu bercakap lah, kan? Kita boleh bercakap. Kita tak mampu kata melakukan dengan kuasa. Kita boleh lagi bercakap sikit-sikit. Kita cuba bercakap lah. Kalau dah tak mampu juga bercakap besok, apa akan daya? Kita lawan dengan hati lah. Itulah yang boleh pun. Nak lawan dengan kuasa, kita memang tak ada kuasa. Saya memang tak ada kuasa. Saya nak kata apa ni, nak lawan dengan cakap boleh lah sekarang ni. Sekarang ni boleh lah lagi. Saya dua ni antara badan sihat. Tapi saya jangkakan tuan-tuan, kalau langsung kita tidak ada niat lah di dalam hati untuk mengubah Pelangai ni lebih maju, untuk kita bekalkan pada anak cucu akan datang. Saya pun tak tahulah tuan-tuan macam mana, kan? Saya pun tak tahulah macam mana. Jadi Cik Rizal Rajilun, Khairulnya. Ni Rizal Rajilun. Bro, apa khabar bro? Assalamualaikum Tuan Haji. Alamak Tuan Haji, thank you Tuan Haji beri support saya. Orang Bentung. Dia ada kedai restoran di Bentung. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkanlah warga Pelangai ni tuan-tuan, mesti tanam dalam hati dia, dalam apa ni, dalam pemikiran dia, dalam inspirasi dia, kan? Supaya kecintaan daripada Pelangai itu tinggi dan tanda
kita cinta pada pelangai ini, tuan-tuan, kita pilihlah. Biarlah anak warga pelangai sendiri yang memimpin kita, tak kira siapa. Saya sentiasa terbuka, walaupun kepimpinan itu nanti datangnya daripada UMNO, ataupun datangnya daripada Parti PAS, datangnya daripada Parti Pakatan Harapan sendiri, saya sentiasa terbuka mendukung untuk memilih 3 calon ini untuk saya pangkah pada pilihan raya nanti. Saya tak maknanya saya akan tengok calon tu siapa. Calon yang hebat itu kan. Kalau lah misal kata ada macam kata Cik Guenap, calon daripada Pakatan Harapan. Mungkin kita katalah contoh-contoh dululah, contoh-contoh lah kita kata main-main melawak-lawak lu. Carol Anwar Carol UMNO meletakkan Carol kan. Mungkin Datuk Samsudin dengan sokongan kawan-kawan ke, mungkin saya sebut-sebut dia dalam live saya kan. Dia pun terbuka untuk cuba try nasib dia kan, kerana peluang suara pelangai itu sedang kuat kan. Dia jadi arus, jadi gelombang di pelangai kan. Dia pula duduk di parti bebas mungkin tak? Ataupun tengoklah nanti apa-apa kemungkinan. Jadi kita pilih sama-sama anak-anak warga pelangai ni. Kat mana salah kita, tuan-tuan? Tak ada salah apa. Kita takut apa? Yang penting pada saya, kita raikan perbezaan pandangan. Bukan perbezaan pandangan itu jadi sengketa ataupun tembok besar menghalang kita, bukan. Perbezaan pandangan itu kita jadikan dia sebagai batu loncatan. Jadi tuan-tuan, dari gangguan tadi, tak apalah. Nanti saya call dia balik lah, saya pun tak dengar kan. Ini Ayazi Sari, terima kasih. Ini daripada Felda Cimamoy. Razi Yahya, ni saya belum berapa lagi. Terima kasih Cik Razi Yahya, terima kasih. Terima kasih. Jadi kecintaan itu yang saya katakan dia dalam keadaan defisit. Bila kita tidak meletakkan calon kita, anak warga pelangai itu sendiri mewakili kita, seolah-olahnya kita meletakkan kasih sayang kita tu pada bumi pelangai ni macam tak ada apa. Janji aku hidup ini hari ke macam mana ke kan? Kau susah kau tanggung lah kan? Aku senang aku punya hal lah kan? Jadi adakah begitu? Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, saya yakin dan percaya pelangai yang kita sama-sama nak dokong ini dijadikan bualan di mana-mana lah. Di kedai-kedai kopi ke, sambil kat mana-mana ke kan. Cuba tuan-tuan bincang-bincangkan dululah. Betul benar. Lepas tu bolehlah Adin NCN jadi tuan-tuan kalau kecintaan kita tu masih tidak kuat, tanda kita tidak meletakkan tanda sebagai kasih sayang kita di pelangai, kita rasa kita susah saya nak cakap lah tuan-tuan kan. Tapi lah macam kita nak tengok satu tanda, orang yang tanda kasih sayang ada pada pelangai macam Kapten Samsudin dia buat UPP, projek jutaan. Dia bawa kat pelangai. Lepas tu pula dia inisiatif dia buat tu dia buat pula tu food bank. Lepas tu walaupun dalam tu ada yayasan UPP tu beri sumbangan-sumbangan pada ni 3 hari bulan. 3 hari bulan ni YUPP dia ajak saya bersama dengan NGO YUPP untuk beri sumbangan di Kampung Semeting. Kalau misalnya kata Cik Khairul berkesempatan, boleh kita bersama kan, sampai-sampaikan semua. Adalah sikit-sikit tu YUPP, kita raikan YUPP
Kan alhamdulillah lah kan. Jadi tuan-tuan, jadi saya rasa lama dah ni, kan lama dah ni. Apa ni, jadi apa, saya kadang-kadang bila terlampau banyak kita rojak cakap ni, ada kadang lupa benda nak sampai. Tapi yang paling penting tuan-tuan, yang paling penting lah sebelum saya tutup lah rancangan ni, mungkin besok saya buat live lagi kan, kalau ramai yang komen nanti. Kalau bukan anak pelangai, siapa lagi? Siapa lagi tuan-tuan? That's question. Question. Persoalan. Kalau bukan anak pelangai, siapa lagi? Kalau tuan-tuan tak percaya anak pelangai, siapa lagi yang nak percaya? Siapa lagi yang nak percaya anak pelangai? Dan paradigma ini, arah tuju pandangan ini, pemikiran kita ini, untuk kita berubah. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Bila lagi? Ini persoalan juga tuan-tuan. Jadi 2 persoalan saja yang tuan-tuan perlu fikirkan. Kalau bukan anak pelangai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf kalau ada terlanjur, salah bicara ke apa ke. Saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi akhir kalam saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, pelangai for pelangai. Assalamualaikum.